Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Mohon maaf, saya tengah betulkan balik sistem apa yang betul. So tuan-tuan dan puan, macam mana? Okey, sihat kita berpuasa malam yang ke berapa belas ni? Berapa belas puasa ni? Saya pun dah lost count. Saya pun dah lost count kan. Alright. Malam ke-16. Esok 16. Hari ni lah. Hari ni 16. Hari ke-16. Oh, Nuzul Quran. 16 Okay. Suara macam biasa, slow amat Okay. Suara masih slow ke? Dekat TikTok saya tahu okay. Ni suara dekat ni, dekat online ni. Boleh makin kecil lah. Audio atuk sedap. Kuatkan suara lagi. Okay, ni paling kuat dah ni. Okay. Selamat berpuasa. Terima kasih. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa kepada semua. Saya lepas saya pakai sistem baru tu, saya macam suara mikrofon saya ni problem. Nampak gayanya mungkin saya kena beli handphone baru. Handphone buat. Saya kena beli barulah mikrofon ni kot. Start berpuasa hari Selasa hari tu. Okay. Mic problem. Okay, suara slow. Walau tak dengar. Suara slow sangat lah Is. 2 hari lepas mic okay je. Itulah dia. Saya buat, saya Google Meet tu yang problem tu. Kan? Lepas saya tahu. I think saya tahu kenapa. Sekejap. Ni Lan, ni nanti tolong potong part ni Lan Kita tak start lagi ni. Sound setting. I think sound setting kot. Sound setting saya, bila saya semalam, hari tu saya ubah sound setting. Saya ubah sound setting saya ni. Jadi bila saya ubah sound setting, dia jadi out sikit. Okay. Choose speaker, volume 100%. Okay. Check 1 2. Audio, mikrofon cantik. Alright. Sekarang macam mana? Saya punya sistem rupanya saya siapa punya kerja jatuhkan volume ni. Ayo. 26. Tahu. Saya silap tarikh tadi. 26. Dah, saya dah ubah tarikh tuan-tuan boleh refresh balik benda ini. Saya jadikan mono tu yang suara tu. Okay, LTL Sungai Petani. Yang penting wala on dengar dengan jelas. Clear. Right. Actually setting dia. Kadang-kadang tuan-tuan tu lah, kita salahkan benda ni lah apa, padahal dalam tu yang problem rupanya kan. Kuat gila. Kuat gila lah pula. Baru melantun. Suara okey dah. Better dah. Okey, cantik. Thank you Aini. Baru mantap. Ni suara dengar ni. Tak, rupanya dalam setting. Tahu kenapa saya tak tahulah. Dah kuat tu. Okay, suara okay LTL. Ramesh, thank you Isu Tijoh. 6.98 Sing dollar. Thank you. Mesti RM10 kot. Thank you. RM10, RM20. Tak tahu lah. Suara clear. Walaupun so touch. Kadang-kadang kesian walaupun kan. Ada masalah sikit je walaupun. Dah masalah sikit je walaupun kan. Kesian walaupun. Asyik dia je kena kan. Alright. Apa-apa pun suara tetap walaupun tersakiti. Alamak, saya alis sini lah tuan-tuan sebab situ macam tak nampak sangat. Sebab saya alis kat sini semalam sebab dia problem dengan audio. Habis sekarang okey lah. Biar pekat tengok walaupun. Okay, so insyaAllah so malam ni tuan-tuan tolong share tuan-tuan tolong share, tolong like, tolong subscribe macam biasa.
Saya tak tahu ada setting-setting ni. Sekejap Apa nak tekan tadi? Saya tak tahu tentang setting-setting ni tuan-tuan. Saya kadang-kadang saya main tekan-tekan-tekan je. Slow sikit bini duk tidur ni. Yusof Tayof. Bang Alim, bini Bang Alim, bangun sikit bini Bang Alim. Abang Alim je bini ni. Ramadan Karim, LTL Kuching, Leo Stanley, thank you. Walaupun dah panas, thank you. Thank you. Alright, terima kasih yang dengar dekat TikTok sekarang ni. Tolong share tuan-tuan. Kita ada 15 orang share, thank you. Dia suara pula. Buatlah live lepas bola. Sorry, tak boleh. One Manjung Enterprise. Kalau buat lepas live, orang tidur. So tak apa, kan. Lepas ni boleh tengok. Sambil-sambil tengok live saya, tengoklah live yang sepatutnya. Baik, insyaAllah kita terus proceed kepada cerita kita pada malam ni, insyaAllah. Berkenaan dengan tajuk-tajuk yang kita bawa pada hari ini. Banyak sebenarnya yang kita nak bawakan. Antara lain adalah Dr. Mahathir, sasaran sebenar SPRM, inflasi negara naik 0.% lepas SST dilaksanakan. Apa maksud dia? Wan Saiful Wan Jan dapat dana dari syarikat 4 bintang. Baling petrol di KK Mat, patutkah Akmal Salih bertanggungjawab sebabkan pertelingkahan kaum? Penjelasan padu Rafizi jelas. LTL dari Yorkshire. Yorkshire suara LTL 98. Terima kasih. Baik, sebelum kita pergi ke semua itu, kita dengar dulu. Malaysia kosong, Oman kosong. Tak apa, Wan Manjung Enterprise update je dekat komen berapa skor. Tapi lain boleh. Akmal ke Akmal? Akmal, saya silap tulis ni. Thank you. Nantilah saya betulkan. Tak apa. SPR akan tentukan tarikh 4 April PRK Kuala Kubu baru. Baik. Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat khas PRK Kuala Kubu baru 4 April ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting termasuk hari pengundian. Setiausaha SPR Ikmaruddin Ishak berkata ia susulan pihaknya telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Selangor Lau Weng San berhubung kekosongan luar jangka DUN itu berikutan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong pada 21 hari bulan Mac yang lalu. Sebagaimana peruntukan di bawah Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor, kekosongan luar jangka hendaklah diisi dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan dan disahkan oleh SPR. Dan dijangka bahawa pengumuman berkenaan dengan tarikh pilihan raya tersebut akan berlaku pada pada 4 April nanti. Jadi 4 April pengumuman. So kalau biasanya lepas pengumuman ini dia akan ambil sedikit masa dan sebagainya. So dalam 2 minggu tempoh berkempen. So kita jangka selepas raya jugalah, selepas raya juga, okay? Untuk benda itu orang kata update berlaku. So insyaAllah harap kita semua terus menyokong dan berkemungkinan besar tuan-tuan, bukan kemungkinan besar lah, sebab tempat itu adalah tempat DAP bertanding. So insyaAllah saya akan turun sedikit sebanyak membantu rakan DAP kita di Kuala Kubu baru. Mungkin menemu rambah calon ke apa ke, adalah sikit-sikit yang kita nak perlu buat, insyaAllah. Okay. Seseorang yang belajar sains komputer dan IT tahu tujuan padu. Ia cara terbaik mengurus rakyat. Tapi orang tak faham sangat. Seperti Fuad, memanglah melalak je. Kita akan tengok macam mana kegagalan Fuad Zakarshi memahami isu padu ini sebenarnya. Okay. Kegagalan Fuad Zakarshi memahami isu padu. Tapi saya baru tahu juga, rupanya Fuad ni dulu orang PAS. Okay. Nanti saya akan ulas isu tu, jangan risau. Right. Okay. Okay. Sorry tuan-tuan, saya nak buat berita condolences dulu. Minta maaf.
Thank you Fuad Nordin. Fuad ini bukan Fuad Zakashi Ini Fuad Nordin. Okay, sebelum kita pergi ke berita selanjutnya, berita sedih anti bersih meninggal dunia. Siapa yang pergi bersih kenal anti ni lah. Kan legend anti ni. Bekas guru bahasa Inggeris NOI yang dikenali sebagai anti bersih meninggal dunia pada usia 78 tahun semalam. Okay. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil dia berkata dia dimaklumkan mengenai kematian mendiang malam tadi. Saya dimaklumkan bahawa Anti N lebih dikenali sebagai anti bersih meninggal dunia. Mendiang bersama keluarganya di Australia ketika meninggal dunia. Fahmi berkata beliau sudah mengenali Anti N untuk tempoh yang lama dan sebahagian besarnya melalui anak perempuannya dan rakan keluarga yang rapat, Elaine Pedley. Katanya mereka kenal antara sesama lain dengan lebih rapat di sekitar Kuala Lumpur ketika perhimpunan termasuk bersih selama ini. Imej ini akan selama-lamanya menyelubungi semangat yang gigih dalam usaha kita mencapai Malaysia yang lebih baik. Thank you Aunty Anne. Salam takziah kepada keluarga. Tabik hormat kepada kita. Dan thank you very much for your contribution to the country. Thank you Aunty Anne. Alright. Condolences juga kepada ahli keluarga. Salam takziah kepada ahli keluarga beliau. Baik. Terima kasih juga kepada semua yang sebenarnya unsung heroes yang mungkin kita tak kenal, mungkin kita kenal, mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu dalam usaha kita nak memperbaiki negara ini. Of course, kita semua manusia biasa, kita akan ada kesilapan-kesilapan, tetapi the most important thing adalah dalam kita melakukan yang terbaik, kita tak menyebabkan kerosakan itu berlaku. Bukan kita penyebab kepada kerosakan tersebut. Bukan kita yang menjadi contributor kepada kerosakan tersebut. Of course tuan-tuan, kita buat satu benda, kita rancang sesuatu, mungkin itu tidak sempurna. Dia akan ada kelemahan-kelemahan. Sebagai manusia, tidak ada yang sempurna. Tetapi sekurang-kurangnya bukan kita yang contribute, yang menyebabkan kerosakan sistem itu berlaku. Dan terkini, saya nak baca ni, Rosmah gagal cabar pelantikan Ketua Pendakwa Sri Ram dalam kes projek solar. Rosmah gagal mendapat kebenaran merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan bagi mencabar kesahihan pelantikan mendiang Gopal Sri Ram sebagai ketua pendakwa dan membatalkan perbicaraan kes rasuah berkaitan projek solar hybrid. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim menolak permohonannya dan memerintahkan beliau membayar kos RM30,000. Abang Iskandar berkata permohonan Rosmah bagi mendapat kebenaran merayu tidak memenuhi syarat ambang Seksyen 96 Akta Mahkamah. Tiada isu baru ditunjukkan yang memerlukan pertimbangan lanjut, katanya. Dua lagi hakim, Nordin Hassan dan Abdul Karim Abdul Jalil. Isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak itu memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman pada 24 Jun 2022 bagi mencabar kesahihan pelantikan Sri Ram sebagai Ketua Pendakwa Raya dalam kesnya dan membatalkan perbicaraan kes rasuahnya. Beliau menamakan Peguam Negara, Kerajaan Malaysia dan Sri Ram sebagai responden. Rosmah memohon deklarasi bahawa pelantikan Sri Ram sebagai Timbalan Pendakwa Raya Kanan melalui surat pelantikan 8 Julai 2020, 11 21 Mei 2021 menyalahi undang-undang. Beliau turut memohon deklarasi bahawa keseluruhan prosiding pendakwaan dan perbicaraan penuh kes solar sehingga pembelaan menutup kesnya tidak sah serta terbatal dan beliau perlu dibebaskan daripada semua pertuduhan. Pada 30 Ogos 2023, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Rosmah dan beliau membawa perkara itu ke Mahkamah Rayuan namun ditolak. Beliau kemudiannya memfailkan permohonan itu untuk mendapat kebenaran rayuan di Mahkamah Persekutuan. Pada 1 September, Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan Rosmah bersalah dan pertuduhan rasuah berkaitan projek solar hybrid dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda 970 juta. Rosmah kemudian memfailkan rayuan dan kini bebas dengan jaminan 2 juta. Sri Ram merupakan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan meninggal dunia pada usia 79 tahun. Dalam prosiding di Mahkamah Persekutuan, Rosmah diwakili Peguam Jajit Singh. Okey. Now, dalam usaha Rosmah nak overturn hukuman penjara 10 tahun dan denda disebabkan oleh projek sakau projek solar di Sarawak. Okey. Maka apa yang Rosmah lakukan adalah beliau mencabar. Sekarang ini dia cuba dengan kaedah lain lah. Samping dia merayu tu, dia merayu juga. Okey, sebelum itu kita kena faham dahulu. Dia dah dijatuhkan hukuman mati lah ni. Mati. Dia penjara ni. Minta maaf, bukan mati. Dia dah dijatuhkan hukuman penjara. Dia dah dijatuhkan hukuman penjara.
Lepas itu kenapa dia bebas pula? Okey tuan-tuan, sesiapa yang jatuhkan hukuman, Syed Saddiq pun sama, dia ada 2 kali proses rayuan. Iaitu pada mahkamah seterusnya, kalau dia start mahkamah tinggi, so mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Sekarang ini dia baru masuk ke mahkamah rayuan. Belum ada satu lagi proses nanti kalau dia masih ada dapati bersalah. Now, yang ni apa pula Ais? Yang ni dia membuat rayuan kepada pelantikan Mendiang Gopal Sri Ram. Seorang lagi yang saya sangat respect. Kalau siapa belajar undang-undang tak kenal Mendiang Gopal Sri Ram sebagai hakim yang sangat strict. Dia bukan strict, dia cara pandang dia tu lain. Dia bukan masalah strict, cara dia melihat benda, cara dia menilai kes tu sangat berlainan. Okey, tak apa, tu je lah tepi. So dia cuba nak challenge on this part. Pasal pelantikan Mendiang Gopal Sri Ram ni sebagai ketua pendakwa raya. Terima kasih Syarifuddin. Sebagai ketua pendakwa raya. So, dia masuk mahkamah tinggi kata no case, dibuang. Masuk mahkamah rayuan, ditolak. So, bila masuk balik rayuan balik semula, mahkamah mengatakan tak ada case, dia tak ada buat benda yang baru. They keep on repeating the same argument. So, tak boleh lah kan? Takkan mahkamah nak decide on benda yang tak ada apa pun, tak ada merit. So, benda itu ditolak dengan kos, maka hukuman dia kekal. Sebab kalau sekiranya diterima, berkemungkinan hukuman 10 tahun itu boleh lepas. Faham Maksudnya kalau diterima, maksudnya betul ada miscarriage of justice, tapi far-fetched lah. Benda ni terlalu jauh nak dicuba. Tapi dan again, Rosmah cuba je lah kan. Rosmah cuba je, so tak ada masalah. Alright. InsyaAllah dan kita kena faham perkara ini, proses itu berlaku. Macam saya kata tadi, proses itu berlaku. Dan dalam masa yang sama, dalam kes SRC International pula kan, berlaku kepada suaminya pula. Saya kena kecilkan ni. Saya tiada kuasa dalam hal SRC International, kata bekas pengarah. Okay. Kata bekas pengarah. Okay. Bekas ahli pengarah SRC Syarul Azral Ibrahim Halmi. Seorang bekas ahli lembaga pengarah SRC International memberitahu Mahkamah Tinggi, beliau tiada kuasa dalam membuat keputusan atau menguruskan syarikat itu. Syarul berkata, ahli lembaga pengarah daripada 2011 hingga 2012 berkata, beliau dan rakan sejawat diwajibkan di bawah undang-undang dan secara amalan untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan dan arahan bekas Perdana Menteri Najib Razak di SRC International. Beliau, Najib Razak, mempunyai kuasa penuh untuk membuat semua keputusan berhubung ke arah itu. Pentadbiran dan operasi SRC International termasuk bagaimana 4 bilion kumpulan wang amanah perpesaraan di perbadanan diguna dan diagihkan. KWAP Sebagai salah seorang daripada ramai ahli lembaga pengarah, saya tiada kuasa untuk membuat sebarang keputusan berhubung 4 bilion, katanya. Syarul berkata Najib yang juga Menteri Keuangan itu menyebabkan jemaah menteri meluluskan jaminan ke atas hutang 4 bilion. Perdana Menteri adalah pemegang saham tunggal SRC International dan penasihat emeritus. Saya terpaksa untuk menandatangani apa sahaja dokumen beliau dan Nik Faizal Arif Kamil, bekas CEO, arah saya tanda tangan, katanya. SRC International memfailkan saman terhadap Najib dan Nik Faizal atas dakwaan bersubahat dalam melakukan pecah amanah jenayah. Saman itu asalnya turut menamakan Syarul dan bekas ahli lembaga pengarah yang lain, iaitu Ismi Ismail, Azhar Osman Khairuddin, Subuh Yassin dan Cik Abdullah atau Rashidi Cik Omar sebagai defendant bersama. SRC International kemudian menggugurkan nama mereka. Bagaimanapun, Najib memasukkan mereka sebagai pihak ketiga. Syarul juga memberitahu mahkamah bahawa Nik Faizal adalah proksi Najib dan bertindak sebagai penghubung antara Perdana Menteri dan ahli lembaga pengarah SRC International. Katanya, apa sahaja yang dikatakan oleh Nik Faizal semasa mesyuarat, pengarah disahkan dalam minit yang ditandatangan oleh Najib. Saya tidak ada sebab untuk mencurigai Nik Faizal. Okey, itu dimasukkan. Saya tidak ada apa-apa disembunyikan. Saya ulang bahawa peranan saya sebagai pengarah hanya wujud pada nama saja dan tidak secara realiti. Saya tidak bersekongkol dengan orang lain untuk memanipulasikan SRC International untuk melakukan penipuan yang menyebabkan dana syarikat digelapkan, tambah Syarul. Saya tidak ada apa-apa untuk disembunyikan dan memberikan kerjasama penuh dengan polis dan Suruhanjaya. Sebaliknya, Perdana Menteri telah disabitkan kesalahan, iaitu menggelapkan dana 42 juta SRC dan rayuannya ditolak, katanya. Okey. Right. Ini kes satu lagi. Ini kes satu lagi. Kan? Yang tadi tu kes Rosmah berkenaan dengan solar. Yang ini kes SRC International.
Tak faham aku. SRC International hari tu bukan Najib dah didapati bersalah ke? Dah kena penjara 12 tahun dengan 210 juta denda. Okey. Itu SRC International 42 juta yang dia ambil duit masuk dalam akaun dia. Betul. Yang ini adalah saman sivil daripada SRC International terhadap antaranya Najib, Nik Faizal dan juga director lain. Tapi director lain termasuklah tadi Syahrul telah ditarik balik, tapi Najib letak sebagai pihak ketiga. Poinnya nak mengatakan bahawa mereka telah bersikap negligence. Ini civil Mereka mereka cuai dalam melaksanakan fiduciary duty mereka, dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dalam mengendalikan wang 4 bilion duit KWAP, kumpulan wang persaraan diperbadankan itu, duit pegawai-pegawai kerajaan. Jadi perkecuaian tersebut maka nak disaman secara civil dan tuntutan baliklah, adalah dia punya tuntutan dia, saya lupa apa, tapi itu yang dia berlaku. So ini adalah saman civil kan. So dalam keadaan tersebut bila dalam keadaan tersebut, so SRC International, so mungkinkah Najib akan didapati kalah? Ya, kes ni pun dia akan kalah, cuma kuantum berapa kita tak tahu, sebab dia sudah didapati bersalah di mahkamah jenayah. So dalam kes ini mahkamah ataupun SRC dia tarik sekali. Siapa SRC dia tarik sekali? Dia tarik sekali director, dan director ni mengatakan bahawa hakikat sebenar kami ni sebagai pengarah jadi patung saja, dia kata. Kami ni hanyalah sebagai orang yang jadi robot tukang tanda tangan je. Hakikat sebenar keputusan adalah daripada Najib sendiri. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh bekas pengarah SRC International tersebut yang sekarang ini berada dibawa ke mahkamah untuk menjadi saksi di dalam kes ini. So again saya kata tadi, itulah perkara-perkara sistem yang kita bawa, kerosakan yang berlaku sekarang ini kita nak kena tanggung semua-semua ini. So kita lah sebenarnya sebagai rakyat Malaysia kita kena faham apabila ini berlaku, kita kena tahu bagaimana sikap kita sebagai rakyat, dan kenapa kita kena kembali ingat kenapa kita buat kita rasa kita nak buat perubahan dalam negara kita. Kita tahu negara kita ni sebuah negara yang sangat bagus, dengan cuaca yang sangat hebat, baik. Cuaca kita ni antara heaven dunia tau, syurga dunia kan? Dengan cuaca dia lah, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Tapi kalau tuan-tuan duduk dengan negara yang paling sejuk, tuan-tuan bersyukur tuan-tuan tinggal kat Malaysia. Serius saya cakap, tuan-tuan akan bersyukur tuan-tuan tinggal kat Malaysia. Tapi poinnya adalah sekarang ini dengan resources kita, dengan keadaan kita tak ada gempa bumi, gunung berapi semuanya, tetapi kita berada amat jauh ketinggalan berbanding negara-negara yang lain. Bukan kerana kita tak ada resources, tetapi sebab ada berlaku kebobrokan, berlaku kekacauan, berlaku perkara yang menyebabkan negara kita ni menjadi sebegini. And that is why kenapa perlu kita sedar dan lihat kembali apa yang berlaku. Saya bagi contoh tuan-tuan. Bila GST dilaksanakan pada tahun 2014, SST diimplementkan daripada 6% ke 8% baru-baru ini. Ramai bising, baik kita kembalikan GST 6% je, SST 8%. Dia tak tahu kita sebelum ini 6 naik 8, so naik 2%. Dan SST ni bukan semua, sebab dia pada servis, perkhidmatan saja, bukan kepada barang. So SST itu adalah service tax, dia bukannya sales tax. Sales tax kekal, yang bertambah adalah service tax. Dan service tax di dalam bracket atau undang-undang sales tax tak banyak senarai dia yang bertambah. So apa kesan dia setelah beberapa bulan dilaksanakan? So Perdana Menteri telah menjawab hari ini. Inflasi hanya naik 0.2% susulan cukai perkhidmatan, kata Perdana Menteri. Kenaikan kadar cukai perkhidmatan tidak memberi kesan ketara kepada inflasi dengan anggaran kenaikan sekitar 0.2%, kata Perdana Menteri. Bagaimanapun, Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata kerajaan akan terus memantau kesan negatif kepada rakyat menerusi mekanisme indeks CPI yang juga digunakan di seluruh dunia. Kebimbangan kita adalah impak inflasi apabila cukai itu diperkenalkan. Kita tak nafikan bahawa ada juga kesan, tetapi setakat ini mengikut Jabatan Perangkaan, ia hanya sekitar 0.2%. Jadi dalam keadaan ini, kalau kita lihat, dalam tempoh ini, kadar inflasi Malaysia telah meningkat daripada 1.5% kepada 1.8%. Tadi 0.2, kenapa 0.8 is? Dia dikira daripada 1.6%.
Kadar inflasi Malaysia pada Februari meningkat 1.8% didorong oleh peningkatan perumahan, air, gas dan juga bahan api lain, rekreasi, sukan dan kebudayaan 1.6 dan pengangkutan 1.2. Sementara itu, kumpulan lain termasuk restoran dan perkhidmatan penginapan meningkat, kesihatan 2.2, makanan minuman 1.9 dan pendidikan 1.5%. So kalau kita tengok pada Mac ini, bahawa kenaikan 27% bagi perumahan disumbang oleh sub keutamaan iaitu bekalan air dan pelbagai perkhidmatan dengan kediaman pada 29.7%. Ini berikutan pelaksanaan pelarasan tarif air mengikut mekanisme penetapan tarif bagi kategori pengguna domestik berikut kuasa 1 Februari. Kan hari itu harga air naik kan? Di seluruh negara, apa orang kata diubah, ditingkatkan, termasuklah Kelantan, Kedah, termasuk Selangor dan sebagainya, semua naik. Manakala peningkatan inflasi pengangkutan disumbang oleh sub kumpulan utama pengurusan peralatan pengangkutan persendirian yang meningkat 1.3%. Baik. Tapi Is tetap juga naik. So, apa masalahnya kau ni kan? Alah Is, naik juga kan, inflasi itu juga naik. Dia kata dia 1.8 kan, saya kata dia dalam lingkungan 2%, sesuatu yang dianggap okey. Tetapi kalau kita nak compare, kalau macam tu baik kita buat GST je lah. Kita compare dengan GST tuan-tuan. Ini adalah laporan 2018, hasil kesan GST setelah dilaksanakan pada tahun 2014. Okey. Ini menurut, bukan menurut Tony Pua, ini kesan GST pada inflasi lebih besar. Pertama sekali, sejarah pelaksanaan GST di Malaysia telah membuktikan cukai itu menyebabkan kadar inflasi negara meningkat secara mendadak. Kadar inflasi meningkat sehingga 3.1% apabila GST dilaksanakan pada 2014 berbanding 1.7 dan 2.1% pada 2012 dan 2013. Kadar inflasi telah turun pada Jun 2018, kadar inflasi turun 0.8% berbanding 1.8% pada bulan Mei 2018. So daripada situ sebenarnya kenapa GST naik terus berbanding dengan SST yang ni? Saya kata GST dia ada dua elemen, iaitu goods and service. Dan kenaikan 6% itu pada kedua-dua elemen itu, iaitu barang, sales, goods dan juga service. Tetapi SST 8%, walaupun nampak 8 tu lagi besar daripada 6, tetapi SST 8% itu hanya apply kepada service, tidak kepada barang-barang dan juga jualan. Servis tu pula, ada servis tu dah sedia memang ada 6%. Ada servis kosong naik 8. Tetapi ada servis 6%. Kemudian dia naik 8%. So dia naik 2%. Dia bukan tiba-tiba semua naik daripada kosong naik 8. Bukan. Dalam masa yang sama, kita kata servis tu pula bukan semua servis. Apa beza di antara sales tax dengan service tax? Sales tax, semua barang, semua sales ada cukai 5 ke 10%, melainkan yang dikecualikan. Tetapi service tax, semua perkhidmatan tidak ada cukai melainkan yang disenaraikan. Jadi yang disenaraikan itu sebenarnya tak banyak. Bukan semua perkhidmatan itu ada cukai. Okey? Jadi kita kena faham, disebabkan itu, maka kadar kelonjakan kepada inflasi itu tidak terlalu drastik. Dan kita tengok kadar itu 0.2%, still well below 2%, yang kerajaan cuba kawal sekarang ini dalam kadar lebih kurang 2%. Seperti mana yang kita sebut sekarang ini. So kadar sekarang ini adalah lebih kurang 1.8%. Okey, harap nampak dekat situ lah. Kalau tak nampak saya tak tahu lah kan. Habis dekat situ. Okey, bismillah. Kita bawa cerita tentang kedai KK Mart sekali lagi. Alamak, apa pula is KK Mart lagi ni? Bukan dah kena dakwa ke? Dia punya orang tu dah kena dakwa semua. Apa cerita lagi yang KK Mart ni kan? Baik, kita cerita KK Mart tuan-tuan. KK Mart, kedai KK Mart di Perak dibaling bom petrol. Sebuah cawangan kedai serbaneka KK Mart di Bidor, Perak dibaling dengan bom petrol kira-kira pukul 5 pagi tadi. Menurut laporan China Press, bom petrol itu jatuh, namun dia jatuh di kawasan kosong depan kedai yang terletak di Jalan Moshi dan tidak meletup.
Tiada yang cedera dan pekerja KK Mart membuat laporan polis sebaik saja insiden itu berlaku. Raikan kedai serba Neka KK Mart berdepan kesaan boikot susulan penemuan stokin dengan kalimat Allah di cawangannya di Bandar Sunway. Ketua Polis Perak Muhammad Yusri berkata, kejadian itu dan polis sedang mengesan pihak yang bertanggungjawab. Siasatan itu dilakukan mengikut Seksyen 427 atas kekerasan khianat yang membuat hukuman penjara tidak lebih 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Now, dalam masa sama, CCTV rakam dalang baling bom. Ni dia. Ni kereta apa ni? Kereta King ni. Polis mendedahkan CCTV di cawangan KK Mart Bido Perak merakam individu yang dipercayai dalang kejadian membaling bom. Ketua Polis Perak Muhammad Yusri berkata, lelaki itu dilihat kira-kira 5.35 pagi tadi di kaki 5 berhampiran kedai itu dan turun dari kereta berwarna gelap yang mempunyai pelekat syarikat penghantaran. Oh, saya rasa GRAB ni. Dilihat membaling botol kaca dipercayai mengandungi minyak tanah dan meninggalkan tempat kejadian sejurus selepas itu. Pihak polis sedang giat menyiasat suspek dan kes disiasat di bawah 427. Bagi siapa yang mengetahui kes ini atau ada maklumat, maka bolehlah hubungi polis di talian berikut. Okey, pihak polis menasihatkan orang ramai supaya tidak terlibat dengan kejadian itu. Dalam masa yang sama, tuan-tuan. Apa reaksi Akmal Saleh? Akmal kecam tindakan baling bom di KK Mart. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal mengecam tindakan membaling bom petrol di sebuah cawangan kedai KK Mart di Bidor, Perak. Dia berkata, tindakan melampau seperti itu tidak boleh diterima. Sudah tentu kami mengecam sekeras-kerasnya tindakan melampau itu. Katanya, Akmal baru berkata kempen boikotnya akan diteruskan, tetapi menasihati mereka yang memboikot supaya bertenang. Bertenang dan kekal boikot, bukan bakar kedai. Dilaporkan bom petrol dilemparkan pada pukul 5 pagi tadi. Nah, tuan-tuan, bila pentaksub, pelampau-pelampau agama sudah dibakar semangat mereka untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Jadi soalan kita, adakah yang membakar itu patut bertanggungjawab? Patut bertanggungjawab dalam perbuatan tersebut. So dalam kes ini, soalan kita, adakah patut Akmal Saleh sepatutnya mengambil tindakan bertanggungjawab di atas usaha untuk nak membakar sentimen kaum dan juga agama di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan ini, sehingga menimbulkan kecauan ini? Bagi saya, tidak cukup Akmal untuk mengecam tindakan tersebut. Akmal Saleh perlu mengambil inisiatif turun dan juga memohon maaf kepada KK Mart. Macam dia boleh teruskan usaha nak boikot, tetapi dia kena memohon maaf kepada KK Mart di atas tindakan dan ucapan yang membakar semangat kaum dan agama itu telah menyebabkan pihak-pihak bodoh dan tidak bertanggungjawab telah mengambil tindakan yang tidak sewajarnya, menyebabkan ada berlaku tindakan sedemikian. Tuan-tuan, kat dalam kedai itu tak semestinya orang bukan Islam. Yang kerja KK Mart ni kebanyakannya orang Melayu. Bayangkan kalau betul botol itu meletup, terbakar, yang mati dalam tu orang Islam. Kita nak kata apa? Kita nak cakap macam mana? Tak payah orang Islam lah. Kalau orang bukan Islam pun sama je. Hadis Rasulullah SAW, membunuh orang bukan Islam yang zimmi lebih besar dosa dia daripada membunuh orang Islam. Tak percaya, pergi cari hadis tu. Perbuatan ini sebenarnya kita boleh relate kepada apa, tuan-tuan? Dia macam ni. Niat Dr. Akmal Saleh ni baik. Niat dia. Kan? Tetapi niat tidak pernah menghalalkan cara. Niat dia nak mempertahankan akidah. Niat dia adalah untuk memastikan bahawa Islam itu terjaga. Baik. Kami pun begitu. Cuma kami tak ambil extreme measures sedemikian. Kami tidak mengambil tindakan yang kami tahu akan mengundang kecelakaan, akan mengundang pentaksub-pentaksub yang bodoh untuk mengambil tindakan yang akhirnya akan mencetuskan perbalahan, perkahlian, pergaduhan dan pertumpahan darah. Tuan-tuan ingat teroris itu bermula daripada mana? Teroris itu bermula mereka membaca buku-buku.
mendengar ceramah-ceramah. Penulis buku itu tak bersalah. Penceramah itu tak bersalah. Tetapi bila mereka dengar ceramah itu, kemudian mereka interpretkan. Dalam hal ini, Akmal Saleh tak salah. Dia hanya meluak-luak perasaan sebagai orang muda. Dia lahir, dia muda daripada saya. Sebagai orang muda, dia meluak-luak perasaan dia. Tetapi cara penyampaian dia itu akan ada orang-orang bodoh yang ekstrim yang akan berfikir, ini adalah seruan jihad. Kita patut langgar mereka. Kita patut musnahkan mereka. This what will happen. This is exactly apa yang saya cakap hari itu. Dalam kita agama kita pun, kita jangan melampau. Biar pihak berkuasa laksanakan tugas mereka. Dah kena dakwa pun, dah kena tangkap, dah kena dakwa pun semalam KK Mat dan juga yang sewaktu dengannya. Dah kena dakwa. What you expect to get out of this? Apa yang you expect to get? Kan? You nak expect dapat apa dalam perkara ini? Sebab itu, dalam hal ini kan, KJ, yang ni saya kena respect KJ lah, yang bab ni lah. KJ kata apa? Mesej dah sampai. KJ saran Akmal stand down berkait KK Mat. Okay. Khairi Jamaluddin menyarankan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh supaya stand down, iaitu kembali bertenang memandangkan tindakan undang-undang berhubung penemuan stokin kalimah Allah di cawangan KK Mat sedang berjalan. Khairi yang pernah menjadi Ketua Pemuda berkata, beliau faham Akmal memain peranannya sebagai pemimpin saya UMNO. Namun sampai masanya untuk stand down demi kemaslahatan umum, kebaikan umum. Akmal, you have made your point, kata Khairi. Saya risau benda ini terbawa jadi sesuatu yang mengeruhkan lagi keadaan. Exactly. Walaupun KK Mat sudah meminta maaf, kempen boykot dicetuskan oleh Akmal masih diteruskan. Saya memahami kemarahan orang Islam, jangan mainkan kalimah Allah. Tetapi sejauh mana tindakan kita? Kita kena imbangkan